Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Silakan masuk tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mungkin mic tak clear di sini. Okey, testing mic. Cuba suara saya jelas tak? Subhanallah. Okey. Okey, subhanallah tuan-tuan puan-puan. Okey, baik. Okey, tadi jelas, sekarang dah tak jelas ke? Cuba komen sikit suara. Okey, baik, subhanallah. Suara tak dengar. Okey, baik, saya try adjust sikit. Okey. Suara tak jelas tuan-tuan puan-puan ni. Okey, sekarang jelas tak suara? Subhanallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang bagi salam, ahlan wa sahlan buat semua tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah. Okey, cuba komen sikit. Suara baru ada, baru jelas. Okey, apa-apa cuba komen ni, suara kita jelas ataupun tak. Komen, insya-Allah dah okey. Okey, alhamdulillah. Kalau boleh pastikan suara jelas. Dah ada bak kata Kak ni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, suara tak ada balik. Okey, mana satu? Suara ada ke tak ada tuan-tuan puan-puan? Cuba jelas. Cuba komen sikit. Okey, suara kita jelas ke tak jelas? InsyaAllah jelas, terbaik. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Silakan masuk, ahlan wa sahlan buat semua tuan-tuan perempuan dari Terengganu, jelas. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat datang untuk semua yang bersama dalam slot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertajuk Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk, ahlan wa sahlan buat semua tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Subhanallah, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, buat semua pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silakan masuk. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah mudah-mudahan berkat kita bersama-sama berkumpul pada malam ni bersama dengan tetamu jemputan kita, insya-Allah kita nak ambil satu keberkatan pada malam ni, khususnya untuk kita nak tingkatkan lagi kecintaan kita buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan masuk, ahlan wa sahlan, insya-Allah. Sementara kita nak menunggu sahabat-sahabat kita yang lain ataupun kita nak bagi ruang untuk tuan-tuan puan-puan untuk lipat kali gandakan pahala dan kongsikan sebanyak mana mungkin. Ayo sama-sama kita niat, asbab kita share pada malam ni, kita menyebarkan mahabbah, cinta, kasih sayang kepada Rasulullah SAW dengan sama-sama kita niat
kita nak berkumpul demi meningkatkan mahabbah cinta kepada Rasulullah SAW. Kak Fina dari Qatar, silakan masuk, ahlan wa sahlan. Okey, dari Qatar pun ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. InsyaAllah, jom sama kita selawat sama-sama insyaAllah ya. Terima kasih kepada yang dah share. Allahumma salli salatan kalimatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Subhanallah, tetamu kita, Tuan Guru Ustaz Maulana kita dah berada bersama dengan kita pada malam ni. Subhanallah, Masya Allah, saya rindu guru saya ni. Tapi sebelum kita nak bagi ruang dan kita nak ambil mutiara ilmu dari guru saya juga, Maulana Raziz, tuan-tuan dan puan, kita kumpulkan seramai mana mungkin untuk bersama dengan kita pada malam ni atas niat dan matlamat yang satu, sempena bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita ajak seramai mana mungkin untuk kita nak tingkatkan mahabbah buat kekasih ummah, orang yang sangat berjasa buat kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita lipat kali ganda dengan pahala kita. Ahlan wa sahlan. Tuan Guru kita sudah berada dalam mini studio kita. Masya Allah, tersenyum-senyum, handsome, bergaya pada malam ni. InsyaAllah, siapakah orangnya, tuan-tuan puan-puan, sebentar saja lagi saya akan bawakan guru kita Maulana Raziz. Subhanallah, antara orang yang banyak mengajar saya. Subhanallah, sama-sama kita nak berkongsi ilmu, sama-sama kita nak ambil mutiara kata dari guru saya, iaitu tentang Rasulullah SAW, insyaAllah. Subhanallah. Waalaikumsalam dari utara, selatan, timur dan barat, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei. Tadi ada yang dari Qatar, subhanallah. Dari San Francisco, subhanallah. Dari Sweden, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Baik, saya yakin mesti semua tak sabar untuk nak bersama-sama kita nak ambil mutiara kata bersama-sama pada malam ni. Tapi sebelum kita nak jemput Maulana Raziz, Ustaz, guru kita, jom sama-sama kita selawat lagi sekali. Selawat tafrijah, insya-Allah. Mudah-mudahan sebelum saya nak serahkan majlis kepada guru kita, subhanallah, mesti ramai tak sabar. Jom sama-sama pakat tekan button love dan tekan button share sebagai tanda kita cinta pada Nabi SAW, insya-Allah. Jom sama-sama kita selawat. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Sekali lagi, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman
تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa mardatu wa ridwatu buat semua pencinta Al-Quran, sahabat syurga familymengaji.com, dan begitu juga tuan guru saya Maulana Raziz dan semua muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, bonda, ayahanda sekalian. Alhamdulillah, syukur pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama. Dan saya nak minta untuk tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya sekarang untuk kita amalkan satu sunnah Nabi SAW, iaitu kita senyum sama-sama sekarang selama 3 saat sama-sama, insya-Allah. 1, 2, 3 kita senyum. Masya-Allah. Maulana Raziz pun senyum, tuan-tuan perempuan. Baik, alhamdulillah. Baik, kita mulakan kita punya majlis pada malam ni dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua tuan-tuan perempuan, bakal ahli syurga, pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakal penziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakal tetamu Allah yang saya kasihi kerana Allah, ibunda, ayahanda dari utara, selatan, timur dan barat, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei ataupun dari mana-mana sahaja tuan-tuan. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur hari ini kita dapat bersama-sama lagi untuk slot yang sangat penting dan istimewa. Mungkin slot pada malam ini adalah slot ataupun detik yang akan mengubah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah malam ni istimewanya saya bawa salah seorang guru saya, iaitu Ustaz Haji Maulana Raziz bin Rajali, salah seorang tenaga pengajar dan bakal mudir madrasah yang akan diusahakan satu hari nanti dari Madrasah Tahfiz Al-Quran Darul Falah lil Banat, tuan-tuan perempuan, dan salah seorang pembimbing ataupun mutawif yang akan bersama pada malam ni untuk kita bercerita, ataupun bukan hanya sekadar bercerita, untuk kita nak ambil, kita nak muzakarah bersama-sama tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi untuk round pertama saya nak menjemput Maulana Raziz untuk sama-sama kita sebagai muqaddimah untuk kita sama. Dan sebelum tu saya nak perkenalkan siapa guru kita pada malam ni. Yang pertama iaitu Maulana Raziz berasal dari kemahiran Maulana Raziz dari iaitu ilmu hadis dan ilmu Al-Quran. Dan Maulana Raziz sebelum ini dari Madrasah Quran Kubang Bujuk. Kalau ada orang Kubang Bujuk, tuan-tuan perempuan tahu, Kubang Bujuk ni kat mana? Kuala Terengganu. Dan seterusnya dari Madrasatul Quran Kubang Bujuk
dan seterusnya. Madrasah Tahfiz Quran Ulumuddin Sungai Besar. Okey. Dan sekarang Maulana Razif merupakan pengurusi surau Muhajirin Jasin Melaka. Okey. Dan pengurusi Pinta Melaka, dan guru bidang hadis Madrasah Tahfiz Quran Lil Banat Jasin Melaka, tuan-tuan puan-puan ni, insya-Allah. Jadi sebelum kita nak jemput Maulana Razif sebentar saja lagi, jom sama-sama kita bagi tumpuan dan sama-sama kita jadikan slot ini adalah slot yang sangat penting untuk kita nak ambil keberkatan sebagai rasa ataupun tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Boleh tuan-tuan puan-puan? Alhamdulillah. Okey, baik. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah. Setiap hari saat kita bersama-sama menelusuri kehidupan dari pagi sampai malam, Allahu Akbar, adakah kita ukur dan adakah kita jadikan kehidupan kita ni adalah kehidupan seperti mana yang Nabi sallallahu inginkan? Jadi tanpa melengahkan masa, saya nak menjemput Maulana Razif untuk berikan sedikit muqaddimah sebelum kita nak teruskan untuk sesi yang tersebut, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan. Mungkin Maulana Razif kita dah ready, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Okey. Tak apa, tak ada masalah Ustaz, masya-Allah. Okey, nama glamour Ustaz Aura ni. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ma fahama illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli nar. Ya Allah, Kau ajarkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat dan Kau manfaatkanlah dengan ilmu yang Kau ajarkan kepada kami, dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Segala puji hanyalah milik-Mu atas setiap perkara, dan kami berlindung dengan-Mu ya Allah daripada keadaan ahli neraka. Doa ini dibaca oleh baginda sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda sallallahu alaihi wasallam bersama majlis para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan alangkah baiknya jika setiap kali majlis agama ilmu yang kita adakan kita membaca doa tersebut. Sekali mana apabila baginda sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, maka Ummu Sulaim iaitu ibu kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu terus membawa Anas yang ketika itu berumur 10 tahun. Anas yang masih kecil, kalau kita kata 10 tahun ni, kalau budak lelaki, budak sekarang, anak-anak kita, cucu-cucu kita bukanlah sebagaimana yang ada pada Anas radhiyallahu taala anhu. Ibunya membawa dan berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ambillah anak aku ini menjadi khadimmu. Kerana apa? Kerana sebelum kedatangan baginda di Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu bersinggah di rumah As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu supaya menyampaikan ilmu agama dan menyampaikan cerita tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka belum nampak baginda, mereka belum bertemu baginda, tetapi mereka telah nyatakan cinta baginda. Sehingga apabila baginda tiba saja di Madinah, terus mereka rela untuk korbankan anak mereka. Ketika mana Malik iaitu anak kepada ayah kepada Anas ini telah meninggal dunia, maka Anas ini ketika itu belum lagi ada ayah tiri. Kan? Jadi Anas dalam didikan ibunya itu Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, begitu telah disediakan untuk menjadi apa? Untuk menjadi khadim Rasulullah SAW. Berapa tahun? 10 tahun. Satu tempoh yang kita kata lama tu kalau nak belajar.
Kalau kita 10 tahun maknanya sampai SPM lah, daripada darjah 1 sampailah SPM. Tetapi Anas radhiyallahu ta'ala anhu tidak memandang aku ni masih kecil. Ibunya Ummu Sulaim tidak memandang tak apa, anak aku masih kecil, tak perlu duduk dengan Rasulullah. Siapa pun mereka menyatakan cinta mereka, kecil ke mereka, perempuan ke mereka, bahawa Rasulullah inilah selayaknya dicintai. Sehingga mereka telah korbankan anak mereka untuk berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita payah nak faham kalau hari ni kita ada anak, kita nak letak anak kita dengan seorang guru. Wahai guru, ambillah sebagai khadim ke. Mungkin ada, tetapi sejuta dalam satu. Tetapi Anas dan juga ibunya memahami bahawa cinta aku ini dapat diraih, aku dengan Rasulullah ni dapat diraih bila aku mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kata, Anas kata, qala li Rasulullah, ya bunayya, in qadarta an tusbiha wa tumsiya laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Thumma qala li, ya bunayya, wa dhalika min sunnati, wa man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini satu mutiara kata dari Rasulullah kepada khadim dia. Wahai anakku, sekiranya kamu mampu untuk berpagi, untuk berpetang, tidak ada dalam hatimu ghishun, dengki, hasad, iri hati. Sebab tu Ustaz kita tadi, Ustaz Firdaus, Masya Allah, saya punya Habib juga, kekasih juga, dia menyatakan kita belajar senyum 3 minit, 3 saat, bukan 3 minit, 3 saat. Sesiapa yang bertemu saudaranya dengan biwajihin talqin, dengan wajah yang ceria, Allah SWT akan gugurkan dosa dia. Bertemu, walaupun kita panggil kita bertemu ni di ruang muka buku lah, kan, Facebook. Walaupun begitu, Allah SWT, moga-moga Allah Ta'ala terima kita punya amal ini semata-mata kerana Allah. Hanya senyum sekejap, biwajihin talqin, dengan muka yang ceria, walaupun tak berapa ceria. Tadi ada sikit lah, Masya Allah. Tapi Allah SWT mula, ibu-ibu, ayah-ayah mula ampunkan dosa kita. Kerana apa? Kerana itu adalah Nabi kata, wadzalika min sunnati. Demikian itu wahai Anas bin Malik, itu adalah sunnah aku. Siapa yang menghidupkan sunnah aku, maka dia kasih pada aku. Wa man ahabbani, siapa yang kasih pada aku, kana ma'i fil jannah. Yang itulah yang semua kita harapkan. Orang yang Islam, orang yang bukan Islam, sebenarnya mereka bukan, belum lagi Islam, mereka semua inginkan bersama Rasulullah SAW. Ada kita punya laporan daripada orang-orang, kawan-kawan kita, rakan-rakan dakwah kita pergi ke luar negara. Luar negara sana mereka mencari siapakah Rasulullah. Mereka mencari siapakah nak kenal mereka kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana dalam hati kita, fitrah kita ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebagai mukaddimahnya, insya-Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Subhanallah, baru sedikit mukadimah dari Maulana kita tentang berkenaan dengan keperluan untuk kita kasih ataupun kita serahkan diri untuk Rasulullah dan untuk agama, insyaAllah. Tuan-tuan perempuan, kenapa tajuk ni kita letak sebagai tajuk Aku dan Rasulullah? Kerana tajuk ni adalah perkataan yang kita kena selalu soal setiap hari. Apa perkara yang membuatkan kita sentiasa ingat Nabi? Apa perkara yang membuatkan kalau kita buat, Nabi SAW sayang dan bangga dengan kita? Jadi untuk seterusnya ataupun untuk yang seterus sambungannya adalah soalan. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, Maulana Raziz tak diberikan soalan awal. Jadi soalannya spontan, insya-Allah. Okey. Labas. Labasa, masya-Allah. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak sentiasa, sebab kita harian kita sibuk dengan urusan kerja kita, urusan rutin harian kita, tanggungjawab seorang isteri, seorang ibu, seorang orang bekerja. Bagaimana kita nak pastikan kehidupan kita sentiasa selari dengan apa yang Rasulullah inginkan, dan begitu juga bagaimana kita nak pastikan kita sentiasa istiqamah
dengan sunnah Nabi SAW, insyaAllah. Sila Ustaz, insyaAllah. InsyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai kita panggil idola ataupun ikon. Seorang yang mana perkelakuan dia, percakapan dia, diam dia itu menjadi contoh untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada satu uswatun, satu ikutan hasanah yang sangat baik. Syumul, iaitu merangkumi setiap aspek kehidupan. Seperti mana tadi soalan dia, bagaimana kita dengan setiap orang ada dia punya pekerjaan dia. Ibu, seorang lelaki sebagai bapa, seorang yang mencari rezeki, seorang isteri pula bagaimana dia mengurus tadbir urusan rumah tangga dia, makan suaminya, mendidik anaknya. Semua ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan. Tentu antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah ramainya isteri supaya setiap mereka boleh meriwayatkan perbuatan bersama Rasulullah SAW dalam mendidik anak, dalam mendidik mengurus tadbir urusan rumah tangga. Seperti mana dalam satu riwayat Hindun bin Wahlah. Hindun bin Wahlah ni adalah anak Khadijah radhiyallahu taala anha bersama dengan Wahlah, iaitu suaminya yang dahulu. Sebelum kahwin dengan Rasulullah, nama Hindun. Hindun begitu apa? Rasulullah SAW tidak pernah memarahi kami walau sedikit. Maknanya Rasulullah SAW sebagai ayah tiri. Dulu kita dengar kalau kita dongeng ni, asal ayah tiri je jahat, asal mak tiri je jahat. Sedangkan Rasulullah telah menunjukkan sendiri kepada Hindun, iaitu anaknya Khadijah radhiyallahu taala anha, dan Hindun ni juga masuk Islam, menunjukkan bahawa Rasulullah peribadinya itu tidak pernah marah perkara-perkara walaupun pada kecil. Seperti mana riwayat Anas juga. Baginda tak pernah kata benda yang aku tak buat, baginda tanya kenapa tak buat. Ataupun baginda benda perkara yang aku telah buat, baginda tak pernah marah kenapa kamu buat macam tu. Sebab tu Rasulullah SAW seluruh kehidupannya itu telah disusun dengan baik sehingga Allah Ta'ala telah hidupkan orang-orang, iaitu ulama-ulama kita bermula daripada Imam Bukhari rahimahullah, Imam Muslim bin Hajjaj rahimahullah, tinggallah Imam Tirmizi rahimahullah ataupun dikenal Abu Musa. Beliau yang telah menyusun yang kitabnya dengan terkenal iaitu Syama'il Muhammadiyah. Seluruh kepribadian Rasulullah dikumpulkan dan diletak dalam Syama'il Muhammadiyah. Seluruh kehidupan baginda, muka baginda bagaimana, tubuh baginda bagaimana, cara baginda berjalan bagaimana. Karena itulah Rasulullah SAW menjadi teladan yang baik, dan baginda ada bagaimana mentarbiah anak, seorang isteri. Baginda mewasiat kepada Hadrat Aisyah radhiyallahu taala satu wasiat. Sebagai seorang pemimpin, baginda telah mewasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sebagai seorang ketua ataupun kita panggil ketua perang, Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Nasihat-nasihat ini sangat berguna untuk kita baca, untuk kita hayati. Baginda SAW, bila mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu daripada kecil, Ali ini daripada kecil, sepupu baginda. Daripada kecil lagi baginda SAW telah kawan dengan dia, jadi masukkan dia. Ali kata, aku daripada kecil sembahyang bersama Rasulullah SAW, sehinggalah aku masuk Islam, antara orang yang awal masuk Islam. Baginda kata, wahai Ali, orang mukmin itu ada 3 tanda. Yang pertama, hatinya tidak terpaut pada harta benda dunia, tidak terpesona dengan pujuk rayu, orang pujuk, orang rayu, dia tak terpesona dengan dunia, dan dia benci terhadap perkataan yang sia-sia. Wahai Ali, orang alim itu ada 3 tanda. Yang pertama, jujur dalam bicaranya. Yang kedua, dia menjauhi segala perkara yang haram. Yang ketiga, dia selalu tunduk. Dia selalu merendahkan diri dia. Dia tidak berbangga.
Wahai Ali, orang yang jujur itu ada 3 tanda. Pertama, dia merahsiakan ibadahnya. Hari ini kita ibadah, Masya Allah, dah jadi trend pula. Kan, ibadah kita hari ni, maaf kata, dia jadi trend. Kalau nak sedekah, kena selfie. Kalau boleh selfie, senyum dekat tabung tu, selfie. Kan, Alhamdulillah hari ni saya sedekah RM1. RM1 pun dia selfie juga. Dia merahsiakan, orang yang jujur ni dia merahsiakan ibadah. Apa makna jujur? Dia buat itu semata-mata dia dengan Allah. Sehingga Allah Ta'ala bagi tahu, an sab'un yudhilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang, 7 golongan yang mana Allah Ta'ala akan naunginya di bawah naungi arasy Allah SWT ketika mana hari yang hiruk-piruk, kelang kabut. Antaranya adalah rajulun, seorang lelaki, seorang manusia yang mana dia menyedekahkan sehingga la yadri, tak tahu tangan kiri dia apa yang tangan kanan sedekahkan. Begitu dia menyuruk-nyuruk, dia buat amal. Dia merahsiakan, orang jujur ni dia merahsiakan sedekahnya. Yang ketiga, orang yang jujur ini dia merahsiakan ujian yang menimpanya. Dia dengan Allah saja tahu. Seorang yang mana ditimpa kelaparan dan dia tidak beritahu siapa-siapa pun melainkan Allah. Allah Ta'ala akan sediakan makanan untuknya, rezeki untuknya selama setahun. Allah Ta'ala cukupkan rezeki ni selama setahun. Dengan syarat dia tak beritahu siapa-siapa pun kelaparan ni pada hari itu. Allah Ta'ala nak uji dia, dia sabar. Dia syukur dengan Allah. Allah Ta'ala masih bagi dia rezeki, masih bagi dia nyawa, masih lagi darahnya itu berjalan dengan baik, masih lagi pundinya boleh mengeluarkan najis dengan baik. Tetap dia bersyukur, ya Allah, walaupun lapar sekejap tak apa, Allah Ta'ala akan sempurnakan rezeki dia selama setahun. Wahai Ali, bagi orang yang bertakwa itu ada 3 tanda. Pertama, dia takut berlaku dusta dan juga perkara keji. Tak bertemu pada seorang mukmin itu benar dan dusta, tak boleh. Dia tak boleh campur. Benar dan dusta ni tak boleh campur. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Tirmizi, tak bertemu benar dan dusta. Iyyakum wal kadhib. Nabi kata, iyyakum wal kadhib. Kamu jauhilah perkara-perkara dusta ini. Kerana apa? Fa innal kizba, sesungguhnya dusta ini yamhul hasanat, tamhul hasanat, akan menghapuskan segala kebaikan. Kerana dusta ini akan menghapuskan segala kebaikan. Yang kedua, orang yang bertakwa itu apa dia? Menjauhi kejahatan. Selalu dia menjauhi kejahatan. Apa sahaja jenis kejahatan, apa jenis-jenis benda yang hatta harus pun dia akan jauhi. Yang ketiga, dia selalu memohon perkara yang halal kerana takut jatuh ke dalam perkara yang haram. Allahumma aghnina bihalalika an haramik waqfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah kami bihalalika, dengan perkara, dengan rezekimu yang halal, dan jauhkanlah kami daripada yang haram. Waqfina bifadlika amman siwak. Cukupkanlah kami dengan kurniaanmu ya Allah, selain daripadamu tak mampu buat apa-apa. Yang boleh bagi rezeki hanyamu ya Allah, yang boleh bagi keperluan. Pesanan-pesanan ini, wahai Ali, bagi ahli ibadah, kita ni tahap ahli ibadah lagi, ya. Ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, kita ni baru ahli ibadah, baru bawah aja. Ada 3 tanda dan Nabi kata, wahai Ali, 3 tanda. Pertama, kita mengawasi diri kita. Sebab tu kita sentiasa tengok siapa diri kita ni. Kita awasi diri kita, jaga baik-baik. Yang kedua, selalu menghisap diri. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia menangis-nangis. Setiap malam dia akan ambil rotan, dia akan rotan belakang dia. Wahai Umar, ingatlah siapa kamu. Wahai Umar, ingatlah siapa kamu. Kalaulah Sa'ad bin Abi Waqqas tak tahan kamu ketika mana kamu dalam perjalanan nak bunuh Nabi, kamu akan jadi orang yang paling Allah Ta'ala murka. Allah Ta'ala paling hina, Allah Ta'ala akan hina kamu. Tetapi ketika itu Allah Ta'ala telah jadikan sebab Sa'ad menahan kamu, maka kamu jadi orang yang mulia sekarang. Wahai Umar, dulunya engkau ni orang yang hina. 6 tahun Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dalam 6 tahun kenabian, Umar sentiasa memukul-mukul orang yang masuk Islam. Sentiasa membuli orang-orang yang masuk Islam. Selama 6 tahun kenabian dia di Mekah. Sehinggalah Allah Ta'ala berikan dia hidayat 5 hari selepas mana Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik saudara Nabi sendiri. Lepas 5 hari, Isnin Hamzah bin Abi Talib masuk Islam, Jumaat itu Sayyidina Umar masuk Islam. Dan yang ketiga, wahai Ali, tanda orang ibadah itu iaitu memperbanyakkan ibadah kepada Allah. Itu paling kurang kita ibu, kita bapa, semua kita ini
selawat kepada Nabi paling kurang 100 pagi, 100 petang. Itu paling kurang. 100 pagi, 100 petang. Itu paling kurang. Bagaimana kita nak datangkan kasih kita pada Nabi. Barulah bila kita ada kasih, baru datang fikir kekuatan untuk apa saya patut buat untuk saya didik anak saya. Apa yang saya patut buat kalau saya seorang suami, apa yang patut saya buat supaya isteri saya ini terdidik dengan baik. Kalau saya seorang isteri, apa yang saya patut layan suami saya dengan cara yang Aisyah radhiyallahu ta'ala anha serta ummahatul mukminin yang lain telah layan Nabi dengan baik. Mereka walaupun berlaku pastinya saja nama pun madu, pastinya saja perempuan, ada wanita, ada rasa cemburu, tetapi bagaimana Nabi telah mengawal semua perasaan-perasaan mereka itu dengan apa yang dipanggil perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka semua dapat redha Allah. Bila Nabi telah bentangkan, ya nisa'an nabi in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kamu nak, wahai semua wanita-wanita Nabi, di sisi Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu amaran. Kalau kamu nak, kami boleh bagi semua. Tetapi dengan syarat wa usarrihkunna sarahan jamila. Kami dengan syarat aku boleh lepaskan kamu semua. Allah Ta'ala bagi tahu perkara ini. Tetapi wa in kuntunna turidnal akhirah, tapi kalau kamu nak negara akhirat, kamu nak duduk bersama aku di akhirat kelak, kamu ambillah jalan ini. Betul, Rasulullah SAW aspek kekeluargaan sangat baik, aspek kepimpinannya sangat baik. Tidak ada kepimpinan lebih daripada kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam, sangat lurus, sangat telus, sangat mantap. Tidak ada seorang pun mempertikaikan kepimpinan Rasulullah SAW. Sebagai seorang atuk, baginda sallallahu alaihi wasallam sekali sujud, maka Hasan dan Husain telah panjat belakang baginda sehingga sahabat merasa pelik. Sangat Salman tanya, wahai Rasulullah, begitu lama kamu sujud? Maka Rasulullah kata, sesungguhnya pada anak juga ada hak untuk dimuliakan. Begitu baginda sangat sujud lama. Kalau kita, budak ni apa main ni kan? Cucu aku ni tak reti ke orang tengah semayang. Tapi Rasulullah telah tunjukkan bagaimana menjadi atuk yang baik. Baginda SAW, cara bergurau baginda, baginda SAW tak pernah berbohong walaupun bergurau. Seorang nenek datang, wahai Rasulullah, adakah aku akan masuk syurga? Dia kata, wahai nenek, kamu tak akan masuk syurga. Maka menangislah nenek itu, wahai Rasulullah, mengapa begitu? Ya nenek, sebab dalam syurga, apa dia? Semua orang ahli syurga, uruban atraba, sama umur sahaja. Tak ada tua macam nenek ni, nenek akan jadi muda. Sweet 17. Jadi ibu-ibu lelami jangan pula ni. Kata ustaz ni malam tadi ustaz ceramah, dia kata kita tak masuk syurga lah bang. Jangan masuk dah kelas ustaz ni, dan bukan. Maksud kata gurau Rasulullah itu memang wanita yang tua tak masuk, sebab wanita yang tua tadi akan masuk dengan umur yang muda. Selama-lamanya dara, selama-lamanya muda, tak akan tua. Allah Subhanahu wa taala telah tunjuk bagi baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita daripada perkara-perkara yang kecil, makan Rasulullah, minum Rasulullah, sehinggalah perkara-perkara yang besar Rasulullah tak tinggal walaupun satu. Muamalat baginda, muasyarat baginda, akhlak baginda, semuanya telah ditunjukkan dengan lengkap. Itulah dia Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, subhanallah. Rasa seolah-olah macam apa yang Ustaz kita hari ni seolah-olah realiti kena kat batang hidung kita, tuan-tuan perempuan. Baru dalam konteks kekeluargaan, subhanallah. Dalam hadis, lebih kurang Ustaz tolong lengkapkan. Saya rasa hadis saya tak lengkap ni. Maksudnya, aku adalah orang yang terbaik, orang yang paling terbaik melayani keluarga ku. Lebih kurang Ustaz. Macam mana hadis tu Ustaz? Khairukum, orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik bersama ahli keluarganya. Yang dia bermuasyarat, dia bergaul dengan baik pada ahli keluarganya. Itu orang yang paling baik di kalangan kamu. Allahu Akbar. Itu Ustaz banyak cerita tentang berkenaan dengan akhlak Nabi yang kita ambil contoh dalam konteks keluarga. Itu pun rasa kita tak lepas lagi, tuan-tuan perempuan.
Tapi hakikatnya adalah kalau lagi banyak kita menelusuri tentang sirah Nabi, tentang akhlak Nabi, okay, subhanallah, kita rasa seolah-olah macam kita nak lagi dekat dengan Nabi. Jadi Allahu Akbar, nak minta untuk Maulana untuk ceritakan apa amalan-amalan yang sebagai kita, tanda kita sayang pada Nabi yang wajib kita buat. Kalau tadi Maulana ada sebut sekurang-kurangnya kita selawat 100 pagi, 100 petang. Selain pada selawat 100 pagi, 100 petang, apa amalan yang paling kurang ataupun mesti kita buat setiap hari yang buatkan kita sentiasa ingat Nabi, yang kita sentiasa buatkan kita sentiasa dekat dengan Nabi. Subhanallah. Insya-Allah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini nur, cahaya. Pasti saja di bersama cahaya itu ada cahaya. Cahaya dipanggil cahaya atas cahaya. Nurun ala nur. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama baginda, Allah Taala bawa satu cahaya dipanggil cahaya Al-Quran. Kita panggil apa? Cahaya Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam kata, innal qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Maka bila sahabat ini, hati mereka sangat sensitif. Bila baginda kata sesungguhnya hati ini akan berkarat, wahai sahabatku, hati ini akan berkarat seperti mana besi apabila terkena air akan berkarat. Weh, sahabat semua, wahai Rasulullah, macam mana berkarat payah ni? Macam mana berkarat sampai begitu sekali? Wa ma jila'uha ya Rasulullah. Maka sahabat semua tanya, ibu-ibu ayah sekalian, dia tanya, apakah dia penggilapnya? Kita pun risau kalau kita punya cermin kita dia kabur, susah kita nak bawa kita. Tak nampak apa kita nak jalan ni. Begitu hati nak berpandu, bagaimana kita nak pandukan hati kita ini, bahawa supaya ada panduan dia tu. Maka innal qulub yasda'u, maka Nabi kata wa ma jila'uha. Ditanya, sahabat tanya, apakah penggilap dia? Maka Nabi SAW jawab, kasratu zikril maut wa tilawatul Quran. Zikril maut, mengingati, memperbanyakkan mengingati mati, dan juga memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Sebab tu sesuai dengan kita ni, tu panggil mengaji ni, keluarga mengaji ni, supaya kita paling kurang sehari semuka kita tengok. Bukan kita meyakini saja ini adalah firman Allah, tetapi inilah kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Membaca Al-Quran ini menjadi penggilap hati kita. Bila hati kita bersih, maka sunnah yang daripada paling besar sampai yang paling kecil kita boleh amalkan. Sebenarnya sunnah ni tak ada yang kecil, semua besar. Sunnah ni tak ada yang kecil. Maknanya daripada sudut pengamalannya, contoh tadi ada tanya kan. Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salat. Kalaulah aku tak bimbang menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali solat. Setiap kali solat itu bersiwak. Begitu sekali baginda ini sayang kat kita. Sebab tu baginda tak nak menyusahkan kita. Kalau boleh. Mana kalau tak boleh, tak apalah. Tapi kalau boleh, macam tu. Bersiwak. Begitu siwak menguatkan, ada 70 lebih kelebihan bersiwak. Menguatkan akal kita, mencerahkan mata, menguatkan gigi, menguatkan tulang-tulang macam-macam. Boleh kita lihat dalam sudut sains sendiri bagaimana kelebihan siwak sehingga dibuat ubat gigi siwak pula. Begitu sekali. Di Al-Quran itu penama hari ini bagaimana untuk kita datangkan cinta. Sebab kita bila baca Al-Quran, maka kita faham baginda begitu payah, ibu bapa sekian, ketika mana anak murid saya dia berlaku kurang adab. Dia kata, kenapa ustaz rotan saya? Malah kita tak rotan sangat pun. Saya baca bukan banyak salah pun. Saya kata, saya tak bukan apa. Rasulullah terima Al-Quran ini bukannya sekejap, 23 tahun. Kita boleh baca Quran, 3 tahun dah boleh baca Quran. Kita boleh baca Quran dalam apa? Dalam ni je, dalam FB je.
Nabi SAW begitu susah dapat Al-Quran ni umur 40, menggeletar-geletar balik rumah. Alhamdulillah ada Khadijah ketika itu. Zammiluni, tolonglah perselimutkan aku takut ni. Baru terima 5 ayat, Iqra'. Jadi Al-Quran itu bukan diterima senang-senang, ibu bapa. Jadi siapa kita dengan Rasulullah, kita tengok siapa kita dengan Al-Quran. Sebab baginda menerima Al-Quran dengan susah payah. Kita boleh kata baginda menerima hanya 5 ayat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dia kata, ana biqari'in, aku ni tak tahu baca. Aku nak baca apa? Nabi ini di kalangan orang Arab yang mana ummiyin, tak pandai baca, tak pandai menulis. Iaitulah kelebihan sebagai mukjizat supaya Al-Quran itu tidak dituduh daripada otak baginda sendiri dan daripada penulisan baginda sendiri, sesuai supaya Al-Quran itu menjadi mukjizat. Itu kita tengok siapa kita dengan Quran, betapa dekat kita dengan Quran ataupun kita jauh dengan Quran. Sebab Quran itu baginda menerima dengan susah payah 23 tahun. Dalam hadis Imam Bukhari rahimahullah, begitu Aisyah kata, aku pernah merasakan kepala baginda berada di paha aku, dan ketika mana turunnya ayat Al-Quran, aku merasakan begitu gunung telah menghempak paha aku. Berat sekali Rasulullah SAW menerima Al-Quran. 23 tahun. Bukannya satu tempoh masa yang sekejap. Kita baru belajar 2 tahun, Alhamdulillah dah khatam. Saya percaya ada yang ramai dah khatam Al-Quran, dah dapat baca Al-Quran. Walaupun sedikit lewat dapat, orang kata kalau ibu-ibu ni last dulu masa nak nikah, itulah khatam Al-Qurannya. Tapi Alhamdulillah dah ada medium ini, kita gunakan. Jangan kita lepaskan peluang. Semua perkara-perkara yang ada ni, dulunya kita dapat bersemuka, sekarang walaupun dalam talian, kita gunakan manfaat ni. Sebab apa? Al-Quran ni bukannya senang. Budak yang tadi saya nasihat tadi, dia mula menangis. Asalnya dia marah saya. Dia kata, kalau awak cuba fikir, 23 tahun ni bukan tempoh yang sekejap. Awak baru masuk madrasah ni 2 bulan. Baginda madrasah dengan Jibril alaihissalam. Tetapi sehingga Jibril menjadi kekasih Allah. Menjadi kekasih Nabi SAW. Pun begitu Jibril apabila baginda SAW ingin wafat, Jibril tak mampu nak melihat muka Rasulullah. Sehingga baginda kata, wahai Jibril, ke mana kamu? Dia kata, wahai Rasulullah, aku tak boleh tengok muka kamu kerana kamu begitu sakit, gering sekali, menahan kesakitan. Inna lil mauti sakarat. Maka baginda kata, betul wahai Jibril, sesungguhnya mati ni penuh dengan kemabukkan, sakit sangat. 23 tahun bukan tempoh yang pendek. Kalau anak kita 23 tahun tu dah boleh kahwin, orang kata. Begitu, tempoh yang sangat panjang. Tapi itulah Rasulullah SAW, 6,666 ayat, 6,666 ayat, 114 surah. Semua ini diterima dengan baik. Semua ini diterima oleh Rasulullah SAW untuk semata-mata menjadi nurun wa hudan wa rahmah, menjadi cahaya untuk umat ini, menjadi rahmat untuk umat ini, menjadi petunjuk untuk umat ini. Itu orang ingat berpada dengan selawat. Saya dah selawat tetapi Al-Quran ditinggalkan. Dan satu lagi, kita memperbanyakkan solat. Ju'ilat qurratu aini fi shalah. Baginda bersabda, dijadikan penyejuk mataku ini dengan solat. Bila mana baginda SAW bersama Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu Akbar. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Rehatkan kami dengan solat. Kerehatan baginda dijadikan di dalam solat. Hari ini kita belum rehat dengan solat. Kita tak jadikan the best moment with Allah ini dengan solat. Waktu yang terbaik kita tak jadikan waktu solat itulah waktu terbaik. Kita menganggap ada waktu lain. Sedangkan waktu solat itulah waktu yang the best moment with Allah. Itulah waktu yang terbaik kita dengan Allah. Kerana apa? Dalam solat kita wajib selawat atas baginda dalam tahiyat akhir. Kalau kita tak selawat, tak sah kita punya sembahyang. Menjadi rukun dalam mazhab Syafi'i membaca tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walaupun tahiyat awal itu sunat ab'ad, tapi bila kita tertinggal, kita sunat pula tampung dengan sujud sahwi. Begitu sekali
dalam solat wajibnya kita selawat. Dalam solat ni kita jadikan inilah saya punya bagaimana baginda kata sallu kama raaitumuni usalli, kamu sembahyang seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Begitu Rasulullah SAW telah tunjukkan kepada kita cara sembahyang. Mana yang kata apa? Itulah benda yang baginda suka, benda yang baginda sayang, benda yang baginda merehatkan baginda. Bila si baginda SAW meninggal, Abbas radhiyallahu anhu telah turun daripada kuda dan dia kata sesungguhnya Nabi SAW apabila berlaku perkara yang dikira musibah dalam sembahyang, mereka terus kepada solat. Wasta'inu bis sabri was salah. Kamu mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang sabar. Bagi kita nak relatekan bagaimana kasih kita kepada baginda, bukan sekadar salawat sahaja, tetapi bermula dengan solat. Best moment dengan Allah SWT tadi, kemudian kita membaca Al-Quran di dalam solat, pahalanya 1000 kali ganda, dan juga kita mensalawati baginda SAW. Dengan cara inilah baginda lihat kita. Bila seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, kami ni salawat pada kamu memang sampai, terus sampai. Kalau macam mana nanti umat akhir zaman dia selawat? Baginda SAW bersabda, orang yang selawat depan aku, terus aku dengar dan aku jawab dan Allah Ta'ala, tetapi orang yang selawat jauh daripada aku, dia tak nampak aku, dia jauh daripada aku, malaikat sendiri akan angkat selawat itu sampaikan kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina. Batu kita hari ni kena tanam azam kita. Kita kumpul lah duit elok-elok, kan? Kita pergi, bila mana kita sampai je, kita lihat kubah hijau, kita kena menangis, wahai Rasulullah, maafkan kami. Kami boleh beli rumah, kami boleh beli handphone mahal, kami boleh beri kereta mahal, tapi untuk ziarah kamu, wahai Rasulullah, kami lambat-lambatkan. Kami lambat-lambatkan untuk ziarahmu, ya Rasul. Apa salah kami, ya Rasulullah? Apalah dosa kami sehingga kami telah lewat selawat, kami telah lewat untuk jumpa kamu, kami telah lewat untuk ziarah kamu. Apa dah kami punya harta ni kamu tak terima ke? Kami punya harta ni tak ada yang halal ke untuk kami ziarah kamu? Kita mau menangis. Lihat je kubah, mau menangis. Lihat je kubah, pemilik kubah itu yang menduduki kubah itu adalah Rasulullah, sedang menunggu kita. Baginda bukan menunggu kita selawat kita saja, baginda akan menunggu kita sampailah ke Siratul Mustaqim untuk menyambut kita, untuk memberi syafaat kepada kita. Andai kita ni orang yang kurang baik, maka ditambah lagi kebaikan daripada Rasulullah. Inilah dia panggil syafaat yang Nabi SAW telah tunggu-tunggu. Sanggup Rasulullah tinggalkan doa untuk Hasan dan Husain, untuk kebaikan Hasan dan Husain. Sanggup dipenggal Hasan, diracunnya Husain. Untuk apa? Untuk doa ini disimpan untuk kita, umat Muhammad SAW. Jadi kita lihatlah siapa saya dan Rasulullah. Adakah saya telah menyempurnakan kehendak Rasulullah dengan menyempurnakan salat saya, menyempurnakan bacaan Al-Quran saya, menyempurnakan selawat saya ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang sedang bersama-sama, lebih kurang 700 orang, Allah pilih kita menjadi penziarah Rasulullah SAW secepat mungkin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Subhanallah. Insya-Allah, subhanallah. Kalau kita buka balik sirah Nabi, kisah kehidupan Nabi, banyak babak-babak ataupun banyak kisah yang dirakamkan bagaimana Nabi SAW rindu pada kita. Okay. Sebab tu Nabi doa kepada kita tiap malam, sehingga kan Aisyah seronok, tetapi doa tu Nabi doa untuk kita, keampunan kita. Saat Nabi ada ramai sahabat-sahabat yang hebat bersama Nabi, Nabi ingat kita. Jadi insya-Allah mungkin pesanan terakhir kita nak minta pada Ustaz ataupun Maulana Raziz untuk berikan pesanan bagaimana kita nak pastikan kita sentiasa istiqamah. Sebab paling kita takut mungkin di kalangan saya ataupun di kalangan ahli keluarga kita takut bukan Nabi yang menjadi idola ataupun bukan Nabi yang menjadi insan yang sangat kita kejar, tentang yang sangat kita kenali. Takut-takut ada insan yang menggantikan tempat Nabi. InsyaAllah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Apabila Nabi Adam alaihissalam dia mengangkat tangannya, Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami,
Wa illam taghfir lana, sekiranya kamu tak ampunkan kami, wa tarhamna, kamu tak rahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami di kalangan orang yang rugi. Adam sebagai Abul Bashar, bapa kepada seluruh manusia ini, menjadi contoh kepada kita bahawa kita ada seorang yang patut kita pandu. Adam alaihissalam berdoa dalam taubatnya, wahai Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Allah Ta'ala sendiri telah ajar kalimah untuk bertaubat, iaitu dengan menyebut nama Muhammad. Fataba alaih, sehingga Allah Ta'ala terima taubat ini. Nabi Adam AS dalam riwayat ni kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan umat ini, umat Muhammad ini 4 kemuliaan yang tak diberikan kepadaku. Adam AS kata, umat Muhammad telah diberikan 4 kelebihan. Yang pertama, taubatku, Nabi Adam kata, taubatku hanya diterima di kota Makkah. Bila mana Adam berjalan daripada benua Hindi sana, sampailah ke Jabal Rahmah, bertemunya ibu kita Hawa alaihissalam. Barulah Allah SWT telah terima taubat. Sementara umat Nabi Muhammad SAW diterima taubat di mana-mana tempat. Oleh itu saya menyeru diri saya sendiri dan ibu bapa, kakak, abang, supaya kita selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatkan taubat kita. Taubat bukan hanya pada dosa besar, bahkan taubat kita termasuk dosa-dosa yang kecil. Kita selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat paling kurang adalah istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh AS kata, aku beristighfar kepada Tuhanku, sesungguhnya Allah itulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Adam kata kelebihan umat ini, Adam kata pada mulanya aku di syurga, aku memakai pakaian ya bunayya ya bani Adam la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma. Wahai anak Adam, pesan Adam kepada umat ini, wahai anak Adam, sesungguhnya aku dulu ini berpakaian, tetapi aku bila buat maksiat, maka Allah Ta'ala telah tanggalkan pakaian aku. Tetapi umat ini apabila buat maksiat, Allah Ta'ala tak tanggal pun pakaian dia. Itu sebagai simbolik bahawa bila kita buat maksiat, sebenarnya kita membuka pekung di dada kita. Kita membuka aib kita sendiri. Tetapi mangsanya adalah Adam sebagai contoh. Tapi Nabi Adam kata, umat ini tak ada pun Allah Ta'ala bogilkan mereka, telanjangkan mereka, masih lagi berpakaian. Yang ketiga, ketika mana aku telah buat kesalahan kepada Allah, Allah Ta'ala telah pisahkan aku dengan isteriku. Yang ketiga kelebihan umat ini, walaupun Allah Ta'ala telah pisahkan aku duduk di satu tempat yang sangat jauh, turun di India sana, Allah habita minha jami'ah. Allah Ta'ala kata, kamu kedua-duanya, wahai Adam, wahai turun kamu telah buat satu kesalahan di syurga ini, turun. Sebagai tarbiyah daripada Allah, sebagai peringatan kepada kita. Bila kita telah buat satu kesalahan, kita sebenarnya telah turun daripada martabat kita sebagai hamba, kita telah menjadi hampir-hampir kepada martabat binatang. Maka na'udzubillahi min zalik, itu kita kena sentiasa sebagai hamba Allah SWT atas daripada malaikat. Orang yang mana sentiasa taubat, Allah Ta'ala letak di atas daripada malaikat. Malaikat dia mereka tidak ada nafsu. Maka Allah SWT letak bila manusia itu taubat pada Allah, taat perintah Allah, tak buat maksiat. Lepas tu Adam kata, kelebihan umat yang ketiga, umat Muhammad, mereka telah buat dahaka, tapi mereka tak dipisahkan daripada isteri. Tak ada orang hari ini, dia hari ini dibuat maksiat, dia kena dipisahkan isteri. Tak ada. Tetapi aku, wahai umat Muhammad, aku ni Adam, bapa kamu, aku telah buat kesalahan dan Allah telah pisahkan aku daripada isteriku. Dan juga yang keempat, memang benar aku telah telah buat kesalahan kepada Allah sehingga Allah Ta'ala dalam syurga dan aku dikeluarkan daripada syurga. Tetapi umat Muhammad ini derhaka pada Allah, buat maksiat pada Allah, langgar perintah Allah, langgar larangan Allah. Tetapi mereka akan dimasukkan syurga apabila mereka mula bertaubat. Oleh itu, asas dia adalah jumlah kembali kita menganjuru semoga kita semua selalu kembali kepada Allah SWT dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kamu selalulah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu semua bertaubatlah kepada Allah. Barangkali insya-Allah
kamu di kalangan orang-orang yang berjaya. Jadi kita nak kejar kejayaan, kita nak akan bersama Rasulullah, tetapi kita masih lagi kekal dalam maksiat, na'udzubillahi min zalik, maka kita kembalilah kepada yang Nabi SAW telah anjurkan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni akan terlaku kesalahan, tetapi sebaik-baik orang yang buat kesalahan, mereka adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. InsyaAllah. Itu saja. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita di kalangan Allahumma ja'alna minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang bertaubat. InsyaAllah, mudah-mudahan. Sekali lagi minta maaf pada Maulana Razif kalau terlebih ataupun terlajak masa. InsyaAllah. Tapi apapun, kita merasakan kita telah menjemput orang yang tepat berkat untuk bercerita tentang Rasulullah SAW sehingga sampai ke hati tuan-tuan perempuan. Sesuatu yang pelik kalau apa yang Maulana Razif sebut, baik-baik kata-kata Maulana Razif pada malam ni tak tersentuh pada hati kita. Pertama, iaitu tentang kalau kita kata kita sayang Nabi, bagaimana hubungan kita dengan keluarga kita. Allahu Akbar, saya tersentuh dengan itu. Yang kedua, beruntungnya kita umat Nabi dalam keadaan Allah bagi banyak kelebihan. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mungkin kita akan jemput lagi Maulana Razif, dan insya-Allah untuk ambil keberkatan Maulana Razif, kita nak jemput Maulana Razif untuk doa. Subhanallah, mudah-mudahan kita ada 700 orang lebih yang sedia mengaminkan doa Maulana Razif. Subhanallah, rindu nak jumpa Maulana Razif, Haji Maulana Razif. Alhamdulillah kami pernah bersama di Mekah tahun 2018 dia. Lebih kurang 2018. Dan Alhamdulillah 2019 Subhanallah, Alhamdulillah. Dan kami dapat satu persamaan, seorang anak Mekah, seorang anak Madinah. InsyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Barakallah, insyaAllah. Mana tahu mungkin ada rezeki lagi, mudah-mudahan. Benda ni rahsia tapi pecah rahsia hari ni. InsyaAllah. Ini nak jemput Maulana Razif untuk doa. Mudah-mudahan kita aminkan doa daripada guru kita. Mudah-mudahan siapa yang sekitar Melaka mungkin boleh nak jumpa Maulana Razif di Jasin ni. Jasin, betul. Jasin, insyaAllah. Kalau nak hantar anak untuk hafaz Al-Quran, tahfiz, boleh search Maulana Razif. Dan ada lagi beberapa yang tuan-tuan perempuan boleh kenal Maulana Razif, insyaAllah. Jadi jemput Maulana Razif untuk baca doa, insyaAllah, mudah-mudahan. Iqra min Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرائم وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم إنا نستغفرك ونستهدي ونتوب إليك الله لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Jangan kau biarkan dosa-dosa kami melainkan kau ampunkan ya Allah. Wala hamman illa farrajtah. Jangan kau biarkan kerusingan kami ya Allah melainkan kau lepaskan kami daripadanya ya Allah. Wala dhallan illa hadaitah.
Jangan kau biarkan di kalangan kami yang sesat, melainkan kau berikan hidayat kepadanya ya Allah. Wala jahilan illa 'allamtah. Jangan kau biarkan di kalangan kami yang jahil, melainkan kau ajarkan kepada mereka ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jangan kau biarkan di kalangan kami yang sakit, melainkan kau berikan kesembuhannya ya Allah. Wala dainan illa adaitah. Jangan kau biarkan di kalangan kami yang mempunyai hutang, melainkan kau tunaikan hutang-hutangnya ya Allah. Wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Jangan kau biarkan hajat-hajat keperluan kami ya Allah, melainkan kau tunaikannya ya Allah, dan kau sempurnakannya ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, sucikan hati kami daripada sifat munafik. Amin ya Allah. Wa a'malana minar riya. Sucikan amal kami daripada amalan riya. Wa a'yunana minal khiyanah. Sucikan mata kami daripada pandangan khianat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sesungguhnya kau maha mengetahui mata yang khianat dan apa yang hati kami sembunyikan. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami memohon cintamu ya Allah. Wa hubba rasulik, cinta rasulmu ya Allah. Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik, dan amalan-amalan yang mencampaikan cintamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah iman yang sempurna. Wa qalban khashi'a, hati yang penuh khusyuk. Wa lisanan dzakira, lidah yang sentiasa basah dengan berzikir. Wa ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Wa amalan mutaqabbala, amal yang kau terima. Wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih, rezeki yang halal yang diberkati olehmu ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkan dengan ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Wa zidna 'ilma, tambahkanlah kepada kami ilmu. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kami memuji kepadamu ya Allah atas setiap keadaan. Wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada keadaan ahli neraka. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ada kebaikan di malam ini ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada almarhum dan almarhumah di kalangan keluarga kami ya Allah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang kau telah kurniakan kepada kami ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di malam ini ya Allah perkumpulan yang engkau terima. Wala taj'alna ma'ana wala matrudan wala mahruman. Jangan kau jadikan kami Allah yang tertutup amalannya dan jauh daripada rahmatmu ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Minna taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Syukur. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita dan mohon maaf dari kami sekiranya ada kekurangan. Mudah-mudahan semoga Allah rahmati kita. Apapun, terima kasih sekali lagi kepada Maulana Raziz kerana sudi luangkan masa untuk sesama menyantuni kita semua. Alhamdulillah, insya-Allah akan datang kita rasa nak jemput lagi Maulana Raziz untuk program, insya-Allah mudah-mudahan. Sekali lagi terima kasih tuan-tuan dan puan, ucapkan terima kasih dalam komen kepada tuan guru kita Maulana Raziz. InsyaAllah kita jumpa lagi, subhanallah. Terima kasih banyak Ustaz, insyaAllah ada rezeki kita jumpa di sana nanti mudah-mudahan. InsyaAllah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, subhanallah, satu aura yang lain istimewa malam ni. Saya rasa seolah-olah macam tuan-tuan dan puan, bermula pada awal slot kita tadi 600 orang, 700 orang maintain
tak pernah berlaku sebelum ni. Kalau program kebiasaannya, ini adalah antara program yang subhanallah, sebelum menyebutkan tentang Rasulullah SAW, hati kita terduduk ataupun terletak, kerana setiap hati kita pasti merindukan kekasih ummah, iaitu Rasulullah SAW, insyaAllah. Dan tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan semoga bertambah cinta kita pada Nabi. Tak perlu untuk kita fikir benda yang besar, cukup hanya sekadar kita fikir sekecil-kecil benda, bagaimana kita mengenali Nabi melalui hubungan kita dengan Nabi SAW, dan kita nak seterusnya kita nak relatekan dengan hubungan dengan keluarga kita, insyaAllah. Terima kasih. Bagi siapa yang ingin dapatkan e-sijil, e-sijil secara percuma, tuan-tuan perempuan boleh klik link yang ada dalam pin komen. InsyaAllah. Terima kasih pada yang membuat tajaan ataupun menyumbang untuk program kita pada malam ni. Subhanallah, sumbangan tuan-tuan perempuan sangat bermakna. Mudah-mudahan untuk kita kongsikan rezeki bersama sahabat-sahabat kita, khususnya untuk pengajian berterusan kita punya percuma setiap hari, insyaAllah. Selepas ni kita ada slot lagi bersama-sama untuk slot mengaji ataupun slot al-mud, insyaAllah. Mudah-mudahan semoga Allah rahmati kita. Apapun untuk slot aku dan Rasulullah, seolah-olah hati kita terasa seolah-olah sedang dihiris kerinduan pada satu sosok badan insan yang merindukan kita sebelum kita merindukan insan ini. Insan yang mendoakan kita sebelum kita mendoakan insan ini. Insan yang mengingatkan kita sebelum kita ingat pada insan ini. Siapa lagi? Tidak lain dan tidak bukan Habibul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan berselawat pada Nabi secara tak langsung, berkat kita selalu mengingati kepada orang yang kita kasihi, insya-Allah akan terheret dengan keberkatan, mengalir rahmat dalam kehidupan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan kita akan teruskan program begini atau permintaan. Mudah-mudahan semoga kita terus istiqamah bersama-sama. Terima kasih kerana terus istiqamah bersama dengan familymengaji.com, familymengaji.10. Kami sedia dan kami usaha yang terbaik untuk berikan program terbaik pada tuan-tuan perempuan. Seperti mana tuan-tuan perempuan berikan kepercayaan, berikan sokongan, tunjukkan semangat, insya-Allah kami dengan lapang dada sedia untuk menyantuni tuan-tuan perempuan. Wallahu alam. Kita selawat sama-sama sebelum kita nak tutup majlis ini. Apapun program hari ini, dia sebenarnya sampai ke hati. Ada yang dalam komen, program hari ini sampai ke hati. Benar, okey? Sampai ke hati. Apa yang keluar dari hati, insya-Allah akan sampai juga ke hati. Subhanallah. Wallahu alam. Jumpa lagi. Insya-Allah teruskan, mudah-mudahan semoga Allah kurniakan rahmat keberkatan kepada kita. Betapa bertuahnya kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sungguhnya kami rindu padamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah. Jumpa lagi tuan-tuan perempuan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa' ma'assalamah. Ingat mengaji, ingat familymengaji.com. InsyaAllah with Quran together to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bersama dan terima kasih atas sokongan dan tajaan untuk program ini. Wallahu alam. Yang baik datang kepada Allah, yang kurang lemah datang kelemahan saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berjaya, kami bahagia.